Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincangkan tajuk bab 9 ya, teknologi angkasa lepas, iaitu praktik formatif 91 tajuk satelit dan 9.2 GPS ya. Dua-dua praktik formatif dan praktik sumatif. Kita soalan pertama, namakan 5 jenis orbit satelit. Yang ni kamu boleh rujuk buku lah ya. Dan jawapan dia pun ada di sebelah ni je ya. So yang pertama adalah orbit rendah bumi ya. So ada jawapan kat sebelah ni lah ya. Yang pertama orbit rendah bumi ataupun dikenali sebagai LEO ya. Low Earth Orbit. Okey, yang kedua adalah MEO. MEO ni Medium Earth Orbit ataupun orbit sederhana bumi. Okey, yang ketiga adalah HEO. HEO ni adalah High Earth Orbit ataupun orbit tinggi bumi. Okey, yang keempat adalah GEO ya. GEO ni adalah orbit geopegun, geostationary orbit. Dan yang kelima adalah GSO ya. GSO ni adalah orbit geosegerak ataupun geosynchronized orbit ya. Jadi itu adalah 5 ya orbit yang ada ya, yang kamu pelajari ya. Okey, soalan seterusnya 2A, lukiskan satu rajah untuk menunjukkan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Okey, lukisan dia ada dalam buku kamu lah ya. Dan ini adalah lukisan dia lah ya. Ini lukisan dia. Yang mana kalau kamu tengok ya, kita lukislah ya bumi di tengah dan ada orbit dia bentuk elips. Okey. Satelit yang berdekatan dengan bumi ni kita panggil perigi. Okey, dan satelit yang lebih jauh daripada bumi ni kita panggil apogee. So ini lukisan ni lah ya. Seperti yang ada dalam buku teks kamu lah ya. Okey, terangkan ya. Jadi kita tahu ya kedudukan ya perigi dan apogee. Okey, apogee ni satu satelit dalam orbit elips yang merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet ataupun bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, mana dia kedudukan paling jauh lah daripada tengah bumi sampailah kedudukan dia. Manakala kedudukan perigi pula adalah satu satelit dalam orbit elips. Ini elips, bentuk elips, dia tak bulat ya. Yang paling dekat, nampak? Dia paling dekat daripada tempat dia duduk sehinggalah ke tengah bumi. Okey. Jadi itu adalah kedudukan perigi ya, yang paling dekat ya. Okey, seterusnya 3, apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan had laju satelit? Yang ni kita dah belajar lah ya. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendahlah had laju dia. Maknanya semakin jauh kedudukan dia, maka dia makin rendah had laju dia ya. Maknanya kalau kita nak buat secara simbol ya, semakin ini distance jarak dia ya, semakin bertambah jarak ya, maka had laju dia semakin berkurangan ya. Kenapa ya? Sebab dia ada kaitan dengan daya graviti bumi lah. Yang dekat tu kenapa dia laju? Sebab dia banyak tertarik ya, kuat lagi tertarik ke arah bumi. Manakala yang jauh tu dia punya daya graviti dah berkurangan, maka dia tak perlulah lebih laju ya berbanding yang dekat. Sebab itulah semakin jauh kedudukan satelit ya, orbit satelit ya, semakin tinggi kedudukan dia, maka semakin rendahlah had laju dia ya. Okey, ini semuanya ada cikgu terang dalam video cikgu lah ya. Boleh rujuk balik video cikgu 9.1 ya. Okey, seterusnya apakah orbit pindah homen? Ini cikgu dah ajar kamu masa dalam video cikgu ya. Ada 2 cara orbit ni dipindahkan. Okey, sama ada dipindahkan secara terus ataupun dipindahkan secara berperingkat ya, mengikut orbit dia, iaitu dipanggil orbit pindah homen ya. Kalau terus, tapi walau bagaimanapun dia akan melalui orbit yang terus jugalah. Sebab daripada bumi nak pergi orbit pertama, dia akan dilancarkan secara terus. Tapi nak pergi kepada orbit yang seterusnya baru dipanggil, kita gunakan orbit pindah homen. Jadi orbit pindah homen ialah orbit berbentuk elips yang digunakan untuk memindahkan kenderaan pelancar ya, antara 2 orbit yang berlainan ketinggian. Maksudnya dia ada beberapa orbit kelas ya.
Jadi orbit yang pertama daripada bumi dia akan gunakan secara keadaan teruslah. Maknanya menggunakan roket lah ya. Dan untuk pergi ke orbit seterusnya barulah dia menggunakan cara orbit pindah Hohmann ya. Di mana dia akan pergi kepada kedudukan yang dekat ya, iaitu di kedudukan perigi. Maksudnya dia ada beberapa orbit lah kelas ya. Okey, cikgu lukis sikit gambar dia ya. Okey, dia sebenarnya dia ada beberapa orbit. Okey, ni bumi kita. Lepas tu dia ada orbit yang kedua ya. Okey, orbit yang kedua. Orbit yang pertama daripada bumi. Okey, lepas tu baru dia ada orbit yang kedua. Orbit kedua ni dia dekat kat sini. Lepas tu baru dia ada orbit yang ketiga. Ketiga ni dia dekat dengan sini tapi dia jauh dari belakang ni lah. Okay, dia taruh ke tepi ni. Okay, daripada bumi, okay, dia terus lancar gunakan kapal lah. Roket, sorry. And then dia akan ikut orbit pertama ni. Sampai ke kawasan perigi. Okay, daripada sini dia akan tingkatkan kelajuan dia untuk pergi ke orbit yang kedua. Okay, dia masuk orbit kedua. Okay, dia ikut jalan orbit kedua ni sampai ke kawasan apogee ni. Apogee ni yang berjauh pada bumi kan. Okay, barulah dia tingkatkan sekali lagi dia punya kelajuan. Barulah dia masuk ke orbit yang ketiga. Kalau nak sampai orbit ketiga, duduk kat orbit 3 je lah. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Itu dia panggil orbit pindah Hohmann. Okay, dia pindah mengikut orbit yang berbeza. Okay, jadi daripada orbit pertama nak pergi orbit kedua, dia akan pindah di perigi lah. Dan daripada orbit kedua nak pergi orbit ketiga, dia akan pindah di apogee. Sebab apogee ni dia berdekatan dengan orbit yang ketiga. Okay. Jadi itu dipanggil orbit pindah Hohmann. Cikgu cerita sikit lah ya. Okay, mengapakah angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung? ISS ni adalah stesen di angkasa ya. Untuk para angkasawan membuat kajian tentang apa saja yang melibatkan keadaan di angkasa lah. Termasuk barang kita punya ujian di bumi, kita try di angkasa juga ya. Jadi dia berada dalam keadaan terapung sebab di situ kurangnya graviti ya. Dari tarikan graviti, dia dalam keadaan micro sebenarnya ya. Microgravity. Ataupun dipanggil sifar graviti, hampir tiada. Sebenarnya ada tapi terlampau kecil ya. Kita panggil microgravity ataupun sifar graviti ya. Okay, itulah keadaan dia. Okay, seterusnya mengapakah angkasawan berikan pendapat anda tentang impak pertambahan bahan buangan di angkasa lepas. Okay, satelit ni dia ada timing dia, waktu dia ya, antara 10 tahun, 20 tahun macam itulah. Paling lama pun 20 tahun lah ya. Jadi bila dia ada timing, sampai masa dia akan pecah, dia akan meletup dan dia akan jatuh ke bumi lah. Tapi tak semua jatuh ke bumi ya. Yang serpihan-serpihan lain tu dia akan berterbangan jadi angkasa. Itulah dipanggil bahan buangan di angkasa lepas. Cuma kita tak nampak lah sebab jauh pada kita kan. Jadi apakah risiko dia, apakah apa yang berlaku? Dia boleh menyebabkan risiko kerosakan satelit yang masih hidup, yang masih berfungsi ya. Akibat pelanggaran dengan bahan buangan. Itu yang boleh berlaku lah ya. Apabila banyak sangat serpihan ataupun bahan buangan di angkasa seperti yang cikgu tunjuk dalam video cikgu lah ya. Okey, boleh tengok balik video cikgu ya. Tajuk 9.1. Okey, dah habis dah tajuk praktik formatif 9.1. Okey, kita nak tengok seterusnya. Praktik formatif 9.2 iaitu GPS ya. Ini dah sumatif dah. Okey, kita tengok yang formatif dulu. Okey, ni dulu ya. Okey. Okey. Okey, yang pertama, apakah maksud sistem penentu sejagat GPS? Okay, GPS ni singkatan daripada bahasa Inggeris, Global Positioning System ataupun sistem penentu sejagat. Merupakan satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada pengguna dalam semua keadaan cuaca. Ni kita dah biasa gunalah sejak kita ada telefon pintar. Orang ramai, orang awam dah boleh guna GPS ni
untuk memudahkan lagi kehidupan seharian kita, ya. Jadi tu maksud dia lah, ya. Dia beri maklumat tentang lokasi, masa, ya, kepada kita tanpa dalam keadaan apa sekali cuaca kita, ya. Okey, yang kedua, bagaimanakah GPS berfungsi? Okey, kamu boleh tengok sendirilah, dia ada beberapa segmen, ya. Beberapa segmen, boleh rujuk buku teks ataupun cikgu punya video, ya. Jadi dalam buku teks muka surat 244, ya, kita ada 3 segmen, kawalan, angkasa dan pengguna. So kena kamu cerita satu persatu lah secara ringkas, ya. So dalam segmen kawalan, kita akan menghantar isyarat menggunakan antena bumi yang terdapat dalam stesen pengawasan ke satelit GPS yang berada di segmen angkasa. Isyarat yang diterima oleh satelit GPS ini kemudiannya dibetulkan supaya jam dan masa menjadi tepat. Okey. Dan isyarat ini telah dibetulkan dan hantar semula oleh satelit GPS kepada pengguna yang berada dalam segmen pengguna kita lah, ya. So itu cara dia berfungsi, ya. Daripada segmen kawalan, hantar isyarat, ya, kita ada antena kat bumi, ya, yang terdapat di stesen pengawasan lah, ya. Dia akan hantar ke angkasa akan terima, ya, dia akan ejar, dia akan betulkan, ya, supaya tepat masa dia, and then barulah hantar ke kita sebagai segmen pengguna. So ada beberapa step lah, ya, cara dia berfungsi, ya. Okey, 4, apakah faedah? Nombor 3, apakah kegunaan GPS? Okey, GPS sebenarnya banyak. Okey, dalam nota cikgu pun, dalam video cikgu pun ada. Antaranya untuk penempatan jam selaras untuk global dunia ataupun dari segi tempatan yang piawai. Tempatan kita lah, domestik, ya. Jadi itu antaranya lah. So banyak lagi kegunaan dia, ya, untuk pengawalan sistem pengangkutan di udara, di darat, ya. Untuk kajian stesen kaji cuaca, menentukan kawasan gempa bumi dan sebagainya, ya. Dari segi ketenteraan, ya, dari segi pertanian, kesuburan tanah dan sebagainya lah, ya. So banyak tujuan navigasi ni sebenarnya. Okey, nombor 4, apakah faedah memberitahu tentang kemalangan jalan raya yang berlaku dalam aplikasi navigasi bagi para pengguna di jalan raya tersebut? Apa pentingnya? Bila berlaku kemalangan jalan raya, kita dapat, biasa kita kan bila dengar aksiden, kita akan hantar maklumat, ya, kalau boleh secepat yang mungkin kepada media-media sosial kita yang ada lah, ya, internet, Facebook, Instagram, apa lagi, ya, WhatsApp paling cepat lah, ya, WhatsApp, Telegram, ya, memberitahu kawasan di mana-mana sekian ada berlaku aksiden. Jadi pentingnya kalau orang lalu kawasan tu dia boleh kurangkan kelajuan, ya, kalau tidak nanti jadi kemalangan bertimpa-timpa lah pula, ya. Yang kedua, memaklumkan pada pengguna supaya lebih berhati-hati tentang kemungkinan kehadiran halangan ataupun objek jalan raya. Itu baguslah, ya, orang akan berhati-hati waktu malam, ya. Pokok jatuh, ya, kalau biasa kita speed 80, kita tak perasan pokok jatuh, kita langgar, dah kita pula aksiden, ya. Jadi itu sangat baguslah, terutama pada waktu malam, pada hari hujan dan sebagainya. Kena cepat. Benda-benda macam ni kamu kena cepat hantar. Ini yang benda bagus yang patut kamu buat, ya. Kita positif yang kita kena teruskan. Jangan kita sibuk nak aibkan orang, cerita keaiban orang tu, tak maulah. Tapi kalau benda macam ni, memang secepat mungkin terus kita masukkan dalam media sosial, ya, supaya orang semasa yang melalui jalan tu dapat berhati-hati. Dan satu lagi, mungkin dia ada jalan lain, dia boleh guna jalan alternatif lah. Kenapa nak berada dalam keadaan sesatkan, kan? So ini sangat bergunalah, ya, GPS pada mereka yang menggunakan jalan, ya. Apabila ada gangguan pada jalan tersebut, ni terutama orang duduk di bandar, ya, yang sentiasa jam, orang ramai waktu balik kerja, waktu pergi kerja dan balik kerja. Mana kita yang duduk di luar bandar ni lain, ya. Okey, di kawasan bandar sangat memerlukan maklumat-maklumat seperti ni, ya. Okey, dah habis dah tajuk praktik formatif 9.2 GPS. Kita akan masuk seterusnya. Okey, kita akan tengok soalan yang melibatkan keseluruhan lah, iaitu tadi praktik formatif, sekarang ni praktik sumatif, ya. Melibatkan kedua-dua tajuk lah, 9.1 dan 9.2, ya. Okey.
Okey, yang pertama, Raja 1 menunjukkan satu contoh orbit bagi satelit X. Nampak kan? Ni orbit dia ya. Zero macam ni. Ni orbit apa? Kita dah belajar tadi, kita dah ingat kembali ya. Ada 5 orbit. Okey, bentuk orbit yang macam ni adalah orbit bagi satelit GPS ya. Okey, namakan jenis satelit X. Ini adalah satelit GPS ya. Berikan satu contoh aplikasi satelit X. Tentulah untuk tujuan navigasi ya. Okey, yang seterusnya nombor 2, nyatakan 3 ciri satelit GPS. Ya, kita ada satelit GPS ya. Orbit pun ada. Okey, satelit GPS ni ialah satelit komunikasi ya, melibatkan komunikasi ya, perhubungan ya. Dan ketinggian orbit dia biasanya 20,000 kilometer. Dan tempoh dia kurang daripada putaran bumi kita lah, iaitu 12 jam. Separuh ya. Bumi kita 24 jam ya, untuk lengkapkan satu kitaran secara semula jadi ya. Okey, itu adalah ciri-ciri dia lah ya. Okey, seterusnya B. Berikan satu contoh alat yang mengandungi alat penerima GPS. Tentulah kita punya smartphone ya, telefon pintar kita. Okey, ini semua orang ada. Dan C, namakan satu kegunaan GPS dalam kehidupan harian. Okay, tujuan dia banyaklah. Ini pun kita dah cerita tadi ya. Antaranya ya, sebagai komunikasi ya, sebagai mencari lokasi ya, sebagai pengawalan lalu lintas, trafik udara, trafik di laut ya. Kita nampak benda tu remehnya, laut besar tak ya. Melibatkan pendaratan di mana-mana lapangan terbang, perlu ada sistem trafik yang betul ya. Kalau tidak boleh berlanggar ya. Sama juga di pelabuhan lah ya. Kita nampak kecil ya, tapi sebenarnya ada banyak kapal-kapal yang terlibat untuk berlabuh dan berlayar daripada sesebuah pelabuhan. Memang kena ada sistem trafik dia. Sama juga sistem trafik di jalan raya lah ya. Untuk dalam bidang pertanian, dalam bidang kaji cuaca ya, meteorologi dan sebagainya. Banyak sangat ya. Okey, seterusnya diberikan 2 contoh aplikasi navigasi yang menggunakan satelit GPS. Okey, yang biasa dalam handset kita 2 ni lah ya. Saya rasa ada lagi ya. Okey, ni antara yang biasa kita guna, iaitu Google Map ya, dan Wave ya. Okey, ada 2. Ni pun semua cikgu cerita dalam video cikgu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan nombor 3. Okey, ini disuruhkan melabelkan ya. Raja 2 menunjukkan jenis-jenis orbit satelit yang berlabel A, B, C dan D. Labelkan jenis orbit Raja 2 dengan singkatan yang berikut ya. So yang A ni apa ya? Semua orang tahulah. Jawapan pun dah ada kat tepi ni. So A ni apa? A ni adalah HEO ya. A ni adalah HEO, iaitu High Earth High Earth Orbit ya. A ni adalah HEO. Okey, B ialah MEO. Sederhana, dia berdekatan dengan bumi. C paling dekat dia adalah LEO. Low Earth Orbit. Dan D dia adalah GEO. Okey, ni adalah orbit GEO ya. So tengok bentuk dia, kamu boleh tahulah dia orbit apa ya. Dia dekat ke, dia jauh ke ya. Okay, seterusnya, berdasarkan Raja 2, namakan jenis orbit bagi satelit GPS. Okey, untuk yang ni, orbit bagi satelit GPS kita guna ialah MEO ya, Medium Earth Orbit ya. Dia tak jauh pun daripada kita ya. So yang ni lah, yang B ni lah ya, yang B ni. Okey, seterusnya kita dah habis soalan sumatif. Kita tengok praktis penggayaan ya. Jam pada satelit GPS perlu dibetulkan dari semasa ke semasa. Apakah kepentingan maklumat masa yang tepat daripada satelit GPS dalam aktiviti seharian manusia ya. So apakah kepentingan dia? Okey, ada kat sinilah. Jawapan ni cikgu dah bagi kat sini. Kamu boleh rujuklah ya. Okey, yang pertama digunakan dalam aktiviti dalam bidang pengangkutan. Cikgu dah cerita dah sebenarnya sedikit banyak tadi ya. Sebagai keselamatan penerbangan dan pendaratan kapal terbang, pelayaran, kapal dan perjalanan kereta api ya. Bergantung pada masa yang tepat dan selaras. Okay, kalau tak tepat orang nak naik pun payahlah ya, jadi masalah ya. So ini dalam bidang pengangkutan. Okey, dalam bidang telekomunikasi, perhubungan di antara telefon bimbit,
siaran TV secara langsung dan persidangan video kita dapat jalankan secara berterusan pada masa yang tepat dan selaras. Dan dalam bidang sains pula ya, kita boleh gunakan masa yang tetap semasa berlakunya fenomena alam ya, kejadian yang tidak diingini seperti letupan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami mengikut lokasi mereka kita dapat rekodkan. So ini antara kepentingan lah ya, kenapa kita perlukan maklumat yang tepat daripada GPS ya. Okay, ini antara, ada banyak lagi lah ya jawapan-jawapan yang boleh diterima berdasarkan kepentingan GPS. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja daripada cikgu perbincangan 3 bahagian ni ya. Formatif 9.1, 9.2 dan praktis sumatif bab 9. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.